Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu kita sekali lagi untuk khusus tamadun Islam, tamadun Asia, dan kali ini kita akan melihat berkaitan dengan topik ataupun bab yang ketiga, iaitu tamadun Melayu. Okey? Baik, untuk tamadun Melayu pada kali ini, apa yang akan kita bincangkan secara khusus tiga teori kedatangan Islam ke alam Melayu, iaitu daripada India, daripada China dan juga daripada Arab. Dan seterusnya bincangkan tentang peranan, kesan, pengaruh Islam dalam bidang akidah, bidang politik, sosial, undang-undang, ekonomi, kesenian, bahasa, sastera serta pendidikan di alam Melayu, dan akhir sekali dibincangkan peranan tamadun Melayu dalam bidang bahasa, agama, budaya dan pembinaan tamadun di Malaysia. Dan setelah mengikuti tajuk-tajuk ini, pelajar dapat menguraikan teori kedatangan Islam dan faktor Islamisasi alam Melayu. Yang kedua menjelaskan pencapaian tamadun Melayu, dan yang ketiga menjelaskan aplikasi nilai-nilai Islam di Malaysia. Baik, tiga perkara yang akan kita lihat dalam topik atau bab kali ini, iaitu yang pertama Islam dan tamadun Melayu, yang kedua sejarah pencapaian tamadun Melayu, dan yang ketiga penghayatan nilai-nilai Islam di Malaysia. Baik, untuk pengenalan dia, yang mana sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekumpulan manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti gugusan Kepulauan Melayu, gugusan Kepulauan Melayu Indonesia, yang disebut lagi sebagai Nusantara, Alam Melayu, Tanah Jawi, Nusantara. Ini adalah nama-nama yang diberikan kepada sekumpulan golongan Melayu yang bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara. Dan di Kepulauan Easter, Lautan Pasifik hingga ke Madagaskar juga merupakan sebahagian daripada tamadun Melayu. Bukan setakat itu, di Formosa hingga ke New Zealand, diaspora Melayu pinggiran di di Afrika Selatan, di Sri Lanka, Timur Tengah, Australia Barat, di Britain, dan inilah juga merangkumi tamadun Melayu. Dan istilah Melayu boleh ditakrifkan berdasarkan rumpun bangsa dan bahasanya adalah Melayu, dan tergolong dalam cabang Melayu Indonesia bersama-sama dengan suku Jawa, Sunda, Madura, Aceh, Minangkabau, Bajau, Murut, Bugis, Sasak, Melanau, Iban, Sulu dan lain-lain lagi. Jadi orang Melayu tiada bukti kewujudan manusia di alam Melayu pada zaman Pleistocene, iaitu pada zaman ais, dan fosil Java Man seperti tulang paha, tengkorak, gigi lebih mirip kepada mawas, iaitu haiwan, dan tak ada penemuan artifak fosil yang mewakili budaya zaman ini. Dan ada juga pandangan berkaitan dengan Perak Man, iaitu penemuan rangka lengkap manusia tertua berusia 11,000 tahun ditemui di Gua Gunung Runtuh, Bukit Kepala Gajah, Lenggong, Perak, dan ia dipercayai daripada zaman Paleolitik dan berusia 40 hingga 50 tahun mati ketika itu, dan panjangnya sekitar 157 cm. Dan dikebumikan seperti janin bersama dengan cengkerang, tulang, haiwan, alat batu, dan inilah yang dijumpai. Perak Man. Dan apa yang kita boleh faham di sini adalah teori kedatangan Islam ke alam Melayu ini ada tiga semuanya, yang datangnya daripada China, India dan juga Tanah Arab. Baik. Yang pertama ini datang daripada India. Yang mana laluan daripada India, daripada sini, India, kemudian singgah di mana? Singgah di Perak, Pasai, Melaka, Palembang, kemudian ke Brunei, sampailah ke bahagian Filipina, di Maluku sini, Sulawesi, Pulau Jawa, dan ini adalah peta penyebaran Islam di Asia Tenggara.
pada tahun 1993, dan dikemukakan oleh Snow Hogrange yang menyatakan seolah sebahagian bangsa India memeluk Islam, maka orang-orang Islam daripada India mengambil bahagian lalu lintas dan emigrasi di Nusantara, dan mereka itulah yang masukkan Islam ke wilayah Nusantara dan disokong oleh kebanyakan orientalis seperti R.O. Winstead, B. Harrison dan juga lain-lain lagi. Dan teori ini, dan alasan-alasan yang diberikan ini mengukuhkan teori ini yang mana batu-batu nisan awal yang dijumpai di AM telah diimport dari Kambir ataupun Kembayak di Gujarat. Peranan penting yang dimainkan oleh pedagang-pedagang Gujarat di Kepulauan Melayu dan kesannya terhadap penyebaran Islam. Tradisi kesusasteraan Melayu lebih mirip kepada tradisi India Islam. Baik, dan kelemahan teori ini, kajian yang terkini menyatakan hubungan di antara alam Melayu, tanah Arab wujud sebelum lahirnya Islam lagi, dan tidak tepat mengatakan Islam daripada India berdasarkan batu nisan yang dijumpai menyerupai India. Dan bukan hanya pedagang India saja yang berdagang di alam Melayu, tapi juga yang datang daripada tempat lain seperti Arab, seperti daripada China. Dan tradisi kesusasteraan berkembang lewat setelah Islam, di mana Islam telah bertapak lama dan berkembang luas di India. Baik. Dan perselisihan daripada daerah mana, ada yang menyatakan Gujarat, persamaan batu nisan. Ada yang mengatakan daripada Benggala, Malik As-Saleh, Raja Parsi yang pertama adalah orang Bengali. Daripada India Selatan yang adanya ciri mistik dan juga sastra. Daripada Malabar, persamaan mazhab Syafi'i. Ini adalah perselisihan. Pandangan yang mengatakan teori Islam datang daripada India. Baik. Seterusnya, berdasarkan laporan bahawa China telah menerima sejak zaman pemerintahan Maharaja Taisui daripada dinasti Pang. Dikatakan bahawa Rasulullah SAW menghantar Wahab Abi Kabash dan akhirnya meninggal dunia di Kanton. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam masa yang sama juga dihantar oleh Khalifah Osman bin Affan dan mengasaskan sebuah masjid di Kanton. Baik. Profesor S.Q. Fatimi menyatakan perpindahan beramai-ramai orang Islam dari Kanton akibat pembentakan yang berlaku hingga mengorbankan 100 hingga 150,000 orang Islam, dan mereka yang selamat pergi ke alam Melayu, antaranya menurut S. Naqib ke Kedah, Palembang, selain itu ke Champa, Brunei, Patani, Tanah Melayu, Kelantan, Terengganu, Pahang, Jawa Timur. Dan hujah-hujahnya, di Champa terdapat 2 inskripsi yang menguatkan lagi dakwaan sesetengah ahli sejarah mengenai kedatangan Islam dibawa dari daerah tersebut. Dan terdapat juga sebuah batu nisan yang bertulis Khot Kufi. Khot Kufi ni adalah tulisan dalam Arabic word. Arabic word. Dan bertulis 1039 Masihi, dan sebuah monumen tugu bertarikh 1025 Masihi. Pada monumen tersebut terdapat catatan berhubung hukum-hukum Islam. Dan teori daripada China, teori Islam pada China juga menyatakan, selain itu terdapat sebuah batu nisan yang dikatakan seorang wali Allah berketurunan Arab bertarikh 419 Hijrah 1028 Masihi dijumpai di Pekan. Dan batu bersurat Terengganu yang dijumpai di Kuala Berang bertarikh 702 Hijrah bersamaan dengan 1303 Masihi yang dikatakan bukti yang kukuh, dan inilah antara bukti yang popular. Antara kandungan pada batu bersurat itu adalah ayat Al-Quran dan arahan-arahan supaya yang dikenakan ke atas orang Islam supaya mematuhi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain itu, kisah perdagangan di antara saudagar Oman dengan saudagar Cina di Kedah tercatat dalam karangan seorang pelaut Arab yang bernama Sulaiman di dalam kitabnya Akhbar As-Sin wal Hind pada tahun 851 Masihi. Dan di dalamnya tercatat nama-nama seperti Ramni, Lamiri, Barus, iaitu Fansur, dan di samping itu Ibnu Khordadeh juga ada menyebut nama-nama pelabuhan yang dinyatakan di atas nama dalam kitabnya yang berjudul Kitab Al-Masalik wal Mamalik. Baik, bukti yang lain, wujudnya hubungan diplomatik kerajaan di antara China dan juga Tanah Melayu, bentuk masjid yang ada di Kelantan, yang berbentuk pagoda
Okey, yang bentuk pagoda di Melaka dan juga di Jawa. Dan ini mengukuhkan lagi teori yang mana Islam itu datang daripada China. Okey, dan teori seterusnya Islam itu datang daripada tanah Arab dan juga Parsi. Teori ini mendapat sokongan ramai pada masa ini. Okey, dan menyatakan kedatangan Islam ke dalam Melayu sejak abad ke-7 Masihi melalui 3 tahap iaitu persinggahan, pertapakan dan juga secara meluas. Dan pengislaman ke negeri-negeri Melayu adalah langsung daripada Mekah iaitu dengan terutusnya Syekh Ismail oleh Syarif Makkah yang singgah di Malabar untuk mengambil fakir Muhammad iaitu keturunan Abu Bakar As-Siddiq yang menyertainya ke Nusantara untuk mengislamkan Merah Silu dan menggunakan nama Sultan Malik As-Saleh. Dan pengislaman para Meswara juga dilakukan oleh Syed Abdul Aziz yang datang daripada Jeddah. Para Meswara ini adalah yang membuka negeri Melaka. Okey, baik. Dan pengaruh Asia Barat dalam tulisan Jawi yang mana tulisan Jawi adalah menggunakan huruf-huruf yang sama. Kan sama dengan huruf Arab dan ada pendapat mengatakan bahawa penambahan huruf-huruf seperti ga, cha datangnya daripada cha ni maksudnya huruf C. Okey, lagi huruf pa. Okey, huruf pa, mana huruf pa? Huruf pa ni adalah huruf P. Okey. Nya, okey. Nya. Yang mana huruf tempatan yang diubah suai, kan, modify modify daripada huruf Arab untuk memenuhi keperluan tempatan. Sebab orang Arab tak boleh sebut C, cha, tak boleh sebut P. Kalau dia sebut P akan bunyi ba, kan? P dia akan jadi B, okey. Cha ni dia akan jadi ta, kan? Okey, dia lebih kepada situ. Okey, baik. Ini pula adalah seni khat ataupun kaligrafi yang terdapat di masjid. Ukiran-ukiran ni ada yang menulis berkaitan dengan ayat Quran. Ayat Quran di dinding-dinding, bumbung, kan, kubah dan sebagainya. Kan, ada yang tulis di pintu juga. Seni suara seperti qasidah, marhaban, berzanji, nasyid dan lain-lain lagi. Ni seni suara, bukan sekadar menyanyi saja, tapi dalam alunan itu termasuk juga dengan info-info berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan fiqh, banyak lagi. Maksudnya penyebaran ilmu itu dan juga maklumat itu dalam bentuk seni suara juga. Okey, baik. Dan pengaruh bahasa Arab dalam bahasa Melayu juga dikatakan lebih 7,000 perkataan Arab diguna pakai dalam bahasa Melayu. Nama-nama seperti hari, kertas, dakwat, murid, madrasah dan sebagainya. Ini adalah nama daripada bahasa Arab. Okey. Dan selain itu penggunaan istilah seperti sultan, khalifah bagi menggantikan perkataan raja dalam bahasa Melayu. Okey. Hubungan kerajaan Khalifah Uthmaniyah dengan alam Melayu ini kalau kita dapat daripada dapat tengok daripada grafik yang ada di sini iaitu daripada tahun 610 okey 610 okey lepas tu di Mekah, Madinah okey ini adalah bentuk daulah Islamiyah okey lepas tu Khulafa Ar-Rasyidin lepas tu pembukaan Umayyah okey di sinilah yang mana berlakunya berlakunya penyebaran agama Islam itu ke tanah Melayu. Okey. Alright. Okay, dan juga teori Islam dari tanah Arab dan juga Parsi ini adalah menerusi utusan Daud Shah kepada Sultan Abdul Hamid II mengenai serangan Belanda di Indonesia pada tahun 26 Jun 1897. Okay. Dan teori seterusnya menyatakan contoh armada kapal Uthmaniyah ke Aceh. Okay. Ini kapal daripada Khilafah Uthmaniyah. Okay, ini adalah contoh meriam yang digunakan untuk pertahanan. Dan apakah faktor pemangkin Islamisasi di alam Melayu? Okay, di mana kita dapat lihat yang pertama adalah keunggulan Islam itu sendiri. Di mana agama Islam yang mana agama yang mudah difahami
menekankan kesamarataan dan juga keadilan, okay, justice and juga equality, okay, bersifat rasional, praktikal dalam pelbagai bidang sama ada politik, ekonomi dan juga sosial, mengutamakan akhlak, adanya kehalusan budi dan dalam masa yang sama menganjurkan kebersihan serta kesucian jasmani dan juga rohani. Perkara ini tidak dipandang enteng tapi turut sama diberikan penekanan. Okay, dalam masa yang sama peranan raja-raja di mana pemerintah ini konsep pendewaan terhadap pemerintah, daulat dan juga derhaka tertanam dalam jiwa. Bila pemerintah atau raja masuk Islam, okay, rakyat pun turut sama masuk Islam. Okay, pengaruh yang sangat kuat. Dan hikayat Merom Mahawangsa juga berkaitan dengan pengislaman Kedah. Okay, seterusnya hikayat Patani juga menceritakan tentang pengislaman Patani. Okay. Berlaku juga perkara yang disebut sebagai perkahwinan yang mana terdapat pedagang yang berkahwin dengan penduduk tempatan kerana pedagang-pedagang ini merupakan orang yang kaya dan sering dikagumi penduduk tempatan. Jadinya selepas kahwin, biasanya keluarganya pun akan memeluk Islam. Dan terdapat juga pedagang yang berkahwin dengan puteri pemerintah tempatan, oleh itu Islam lebih mudah tersebar. Okay? Dan terdapat juga perkahwinan wanita Islam dengan lelaki bukan Islam. Dan ini juga menyebabkan berlakunya masyarakat, okay, masyarakat majmuk. Okey, baik. Sebenarnya kita lihat dari aspek politik dan juga penaklukan, peperangan bukanlah satu cara untuk menyebarkan Islam sebagaimana pendapat daripada orientalis. Okay, di mana penaklukan Melaka ke atas Pahang bukanlah bertujuan untuk Islamkan Pahang tapi lebih kepada matlamat politik kerana Pahang dikatakan kaya dengan emas. Dan sebenarnya Islaman ke atas negeri yang ditakluk adalah lebih mudah di bawah pemerintahan yang sama. Okay. Kemudian kita lihat dari aspek perdagangan, okay, Islam juga okay, yang boleh berkembang dengan cara berdagang ini, okay, dikembangkan melalui aktiviti berdagang selain pada aktiviti berdakwah, dan ini dijelaskan oleh Marco Polo tentang pengislaman Perak pada tahun 1292 Masihi dan peranan pegawai perdagangan dalam negeri Islam di alam Melayu seperti Shah Bandar Melaka menyebabkan ramai pedagang masuk Islam. Kemudian dari aspek pendakwahan para ulama, okay, penyampaian, penyebaran agama Islam ini dan juga ahli sufi lebih meluas dan juga berkesan. Dakwah lebih mudah kerana akhlak baik mereka dan semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di mana telah menghantar pendakwah ke seluruh pelosok alam Melayu. Seterusnya, pada abad yang ke-10 Masihi, terdapat kelemahan kerajaan Bani Abbasiyah di mana okay, lemahnya ada ahli sufi yang berdakwah keluar daripada okay, tanah Arab dan mereka lah yang memainkan peranan penting dalam penyebaran dakwah di alam Melayu abad ke-13 Masihi dan selepasnya. Okay. Baik. Dan lahirlah ulama di alam Melayu seperti Hamzah Fansuri, Abdul Rauf As-Singkeli dan juga Wali Songo. Okay. Dan seterusnya dari sudut hubungan diplomatik di mana Melaka telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan China pada 1404 untuk melindunginya dari ancaman siap dan dasar perlindungan China terhadap negeri-negeri di alam Melayu juga bertujuan dari aspek politik dan juga menyebarkan Islam. Okay. Dan perlindungan terhadap Melaka memberikan impak yang sama terhadap negeri-negeri di Kepulauan Melayu. Okay, negeri-negeri seperti Kedah, Johor, Kampar ini turut terima tempias dia. Okay. Dari sudut apa? Pengislaman. Baik. Dan kita lihat pula pencapaian tamadun Melayu yang mana ia menjadi bukti kegemilangan bangsa Melayu pada lembaran sejarah silam. Dan pencapaian ini boleh dilihat daripada aspek material iaitu kebendaan, intelektual di sudut pengetahuan dan juga spiritual di sudut agama dan juga kepercayaan. Baik. Kita lihat kepada pencapaian tamadun Melayu yang pertama, okay, wujudnya kerajaan Seribu Zar Islam di Palembang, okay, antaranya kerajaan Samudra Pasai, Aceh, kerajaan Melayu Melaka, okay, kerajaan Islam Demak juga di Jawa, okay, kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Patani di Thailand, kerajaan Buton Ternate,
okey, kerajaan Johor Riau Lingga, kerajaan Brunei Darussalam, okey. Dan kemudian pembentukan ibu kota dan istana pemerintah seperti Kota Pasai, Kota Melaka, Kota Aceh di Indonesia, Istana Demak, Istana Banten, okay, sistem pemerintahan bertulis yang mana wujudnya manuskrip Melayu, maksudnya undang-undang itu bukan sekadar di verbal, okay, bukan secara lisan tetapi dibukukan, okay, dibukukan, adanya black and white, hitam putihnya. Okay. Dan ini menunjukkan salah satu hebatnya tamadun bila adanya bila didokumenkan seperti Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Kanun Melaka, Kanun Milkuta Alam, Undang-Undang Kedah, Hukum Kanun Pahang dan juga Undang-Undang 99 Perak. Okay. Kemudian kita lihat lagi wujud pendidikan formal dan juga informal. Okay. Antaranya wujud institusi pendidikan seperti masjid, madrasah, muasasah, okay, pondok, surau, okay, langgar daya pesantren. Pesantren ni di Indonesia. Okay. Di Indonesia dia seperti pondok juga untuk belajar. Ni pondok macam ni. Okay. Dan penulisan dan juga penyalinan naskah kitab berdasarkan manuskrip Melayu. Okay. Sosial dan juga budaya apabila dilihat kepada budaya menulis seperti adanya manuskrip Melayu. Okay, budaya puisi seperti pantun dan juga gurindam dalam menyampaikan nasihat, okay, dari sudut berhibur, okay. Dan tradisi lisan seperti adanya tukang cerita, tok dalang, tok selampit, okay. Kemudian kita juga dapat lihat adanya budaya beradat, adanya pantang larang supaya apa? Supaya nampak kehalusan adab dan juga adat itu. Okay, kita lihat pula kepada pencapaian dari aspek ekonomi, wujudnya pelabuhan seperti Aceh, Melaka, Betawi, penggunaan mata wang, mata wang Kesultanan Melayu Melaka, mata wang Kesultanan Aceh ketika ini. Okay, kemunculan intelek Melayu seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumaterani, Nuruddin Al-Raniri, Abu Rais Singkau, okay, Abdul Samad Al-Palembani, dan kecenderungan sultan-sultan mempelajari Islam seperti Sultan Mansur Shah dalam Kesultanan Melaka, Sultan Alauddin Riayat Shah dalam Kesultanan Selangor. Seterusnya, dari sudut bahasa dan juga sastra, okay, pertambahan kosakata, vocabulary daripada dalam bahasa Melayu, okay, datang daripada bahasa Arab, okay, Cina dan juga India, dan inilah merupakan bahasa yang disebut sebagai pinjaman, kan, pinjaman. Dan penghasilan manuskrip Melayu dalam sastra prosa dan juga puisi. Okay, seterusnya penggunaan tulisan Jawi, okay, penggunaan tulisan Jawi, okay, yang mana tulisan Jawi ini tulisan itu seperti tulisan Arab tapi boleh dibaca dalam bahasa Melayu. Okay. Dan kita dapat lihat juga berkaitan dengan kesenian dan juga kemahiran, okay, kemahiran pembuatan di mana dari aspek seni bina, rumahnya, masjidnya, wakafnya, seni kraft tangan, okay, seperti apa? Tenunan, anyaman, sulaman, tekad. Kita dapat tengok kat mana ni? Contoh seperti apa? Tenun, sampin, baju Melayu. Anyaman seperti apa? Tikar. Okay. Sulaman seperti baju, baju yang ada sulam tu. Okay. Tekad. Tekad ni apa? Macam pakaian juga ada. Okay. Kemudian seni tekstil, seni tembikar, okay, macam pasu dan sebagainya. Peralatan rumah berasaskan kayu dan juga peralatan menulis. Okay, penghayatan nilai-nilai Islam di Malaysia, di mana adanya dasar penerapan nilai Islam di Malaysia, menerusi dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran diperkenalkan pada tahun 1985 dan usaha kerajaan untuk memasukkan unsur-unsur Islam dalam pentadbiran kehidupan rakyat Malaysia, okay, dan juga membimbing membentuk akhlak yang berfaedah dalam kehidupan setiap rakyat ke arah ketinggian maruah dan turut sama untuk menanam nilai-nilai murni ke dalam sistem pentadbiran negara. Okay. Okay, objektif dasar penerapan nilai Islam di Malaysia antaranya membentuk sebuah masyarakat yang bermaruah, beridentiti kukuh,
disegani oleh masyarakat lain. Kemudian menubuhkan sebuah negara yang bahagia. Kan hidup aman makmur, tenang, damai, tak ada masalah. Kan kalau ada masalah diselesaikan dengan cara yang baik. Inilah dasar penerapan Islam yang dilaksanakan. Menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan dan menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. Okay. Antara penghayatan nilai-nilai Islam di Malaysia dalam aspek pentadbiran, perundangan, sosial, pendidikan, ekonomi dan juga kesenian. Okay. Seterusnya kita lihat bagaimana dalam aspek pentadbiran pula. Okay, dengan adanya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia itu JAKIM untuk memastikan ajaran Islam tersebar serta terpelihara kesuciannya di kalangan masyarakat dengan penuh dedikasi, cekap dan juga berkesan. Okay, yang kedua, membangunkan dan juga meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran hal ehwal Islam di kalangan pengurus, pentadbir agensi kerajaan, NGO dan juga pemimpin masyarakat. Dan yang ketiga, membentuk para da'i yang disebut sebagai pendakwah. Okey, iaitu orang yang menyampaikan menyampaikan informasi yang berdisiplin, berwawasan, berketerampilan dan juga profesional. Ini adalah dari aspek JAKIM. Dan kedua, dasar penerapan nilai-nilai Islam adanya program dakwah Islam yang seperti Yadim, ABIM dan juga Perkim. Kemudian berdasarkan Pelan Integriti Nasional dan sekarang ini dilaksanakan bagi tempoh 5 tahun pertama, iaitu PIN menetapkan sasaran 5 sasaran yang hendak dicapai, itu kurangkan gejala rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa secara berkesan. Kemudian meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam, mengatasi kerenah birokrasi. Kemudian tingkatkan tadbir urus korporat dan juga etika perniagaan, memantapkan institusi keluarga dan meningkatkan kualiti hidup kesejahteraan masyarakat. Dan kita dapat juga lihat Akta Pencegah Rasuah. Dulunya Akta Pencegah Rasuah 1967, kemudian diperuntukkan Seksyen 7 Akta Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Akta SPRM 2009. Yang mana menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang pelakuan kesalahan di bawah akta ini dan menyiasat mana-mana aduan itu sebagaimana difikirkan praktik oleh Ketua Pesuruhjaya ataupun pegawai-pegawai itu. Jadi dengan adanya Akta Pencegahan Rasuah ini, dia dapat mendidik orang ramai untuk menentang rasuah, say no to corruption, dan dapatkan dan juga memelihara orang ramai dalam memerangi rasuah. Dasar penerapan nilai Islam dalam pentadbiran diwujudkan seperti tanggungjawab, amanah, berbudi mulia, bersyukur, ikhlas, dedikasi, sederhana, tekun, bersih, disiplin dan juga kerjasama. Dari aspek perundangan, kita dapat lihat pula bagaimana Mahkamah Syariah ini menjalankan tugas yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Di mana kalau kita dapat lihat diasingkan Mahkamah Syariah yang mana bidang kuasanya daripada bidang kuasa Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil, Mahkamah Syariah. Yang bebas daripada campur tangan. Jadinya kuasa Mahkamah Syariah di bawah enakmen negeri. Antaranya ada Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan juga Mahkamah Rayuan Syariah. Dia di peringkat mana? Di peringkat negeri. Manakala Mahkamah Sivil ini di peringkat persekutuan. Baik. Dan dalam masa yang sama juga berkaitan dengan kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana termaktub dalam perkara 3/1, di mana agama Islam adalah agama persekutuan, yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam, yang mana kedudukan Sultan Raja-Raja Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia termaktub dalam perkara 3/2, dan Sultan dan juga yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Agama Islam. Dan peruntukan kuasa kepada Ketua Agama Islam di setiap negeri. Kalau setiap negeri, siapa dia? Sultan. Ataupun Raja-Raja Melayu. Dan
Di sini memperuntukkan kumpulan agama membentuk dan juga menyelenggara institusi. Ini ada dalam perkara 12/2 dalam perlembagaan dan mentakdirkan orang Melayu sebagai yang menganut agama Islam dalam perkara 160/2 Persekutuan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Baik, peranan Majlis Agama Islam Negeri dan juga Jabatan-Jabatan Islam Negeri. Okey. Yang mana melibatkan hal ehwal pengislaman, pemulihan akidah, pentadbiran zakat, pentadbiran dan juga pengurusan, hal ehwal berkaitan dengan wakaf, faraid, wasiat, fidyah, kafarah, hartanah baitul mal. Dan dari sudut sosial pula, diwujudkan pengukuhan institusi kekeluargaan Islam, adanya pembangunan institusi Islam, promosi makanan halal iaitu hak halal antarabangsa, penghayatan Al-Quran dan juga membangunkan syiar Islam. Dari aspek pendidikan, penubuhan sekolah berasrama penuh dan juga bantuan kerajaan, diwujudkan universiti, contohnya seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Institusi Ibn Sina, Universiti Sains Islam Malaysia, Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam ISTAC, dan juga Institut Kefahaman Islam Malaysia iaitu IKIM. Di sudut ekonomi pula, adanya Perbankan Islam dan Takaful Amanah Ikhtiar Malaysia, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM, Lembaga Tabung Haji, Institusi Wakaf dan Institusi Zakat. Di aspek kesenian, adanya media Islam, kesenian Islam, kaligrafi Islam dan juga seni bina Islam. Kita lihat pula dari aspek pendidikan pula, di mana penggunaan tulisan Jawi telah mempengaruhi bahasa Melayu dan agama Islam telah berjaya mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca sertai bahasa dan juga bahasa keilmuan, sosiopolitik, sosioekonomi dan kemunculan institusi-institusi pendidikan seperti madrasah, pondok pesantren, masjid, surau, istana telah mewarnai wajah masyarakat alam Melayu. Dan lebih menarik lagi, kegiatan keilmuan dan juga pendidikan yang berlangsung di alam Melayu ini tidak bersifat jumud dan juga eksklusif. Ianya adalah dinamik. Dia adalah mengikut keadaan semasa dan institusi pendidikan tinggi yang berorientasikan keislaman sentiasa tumbuh dan berkembang secara terancang. Dan ia didirikan sama ada oleh pihak pemerintah, kerajaan atau badan-badan NGO seperti UIA, USIM, ISTAC, IKIM, kolej-kolej universiti yang ada di negeri-negeri. Kalau KUI ni di Kedah, KUI di Selangor, Kolej Darul Hikmah di KL. Dan dasar pendidikan kebangsaan memberi peluang kepada semua rakyat untuk mendapat pendidikan formal semenjak peringkat awal, dan pengisian kurikulum yang bersifat semasa, contemporary ini, tanpa meninggalkan asas-asas ajaran Islam telah menarik minat ramai ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka belajar di sekolah-sekolah aliran agama. Kesimpulannya, 3 teori kedatangan Islam ke alam Melayu daripada India, daripada China dan juga daripada Arab. Dan seterusnya dalam bab ini dibincangkan peranan, kesan, pengaruh Islam dalam bidang akidah, politik, sosial, undang-undang, ekonomi, kesenian, bahasa, sastra serta pendidikan di alam Melayu. Dan akhir sekali dibincangkan peranan tamadun Melayu dalam bidang bahasa dan juga agama, budaya dalam pembinaan tamadun Malaysia. Semoga mendapat sesuatu yang manfaat berkaitan topik yang ketiga ini, iaitu topik ataupun bab yang ketiga, tamadun Melayu. Semoga mendapat sesuatu dan juga terima kasih kepada semua. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan pada pihak saya, dan bertemu untuk bab yang keempat. Jumpa lagi.